saya Fatimah Zahra binti Awang, nombor kad matrik 13 DKA 19F1104. Okey, hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan mini projek rumah banglo 2 tingkat. Nama lecturer saya Puan Farah Sofia binti Muhammad Zain. Okey, slide pertama kita tengok plan lantai rumah 2 tingkat. Ada detail-detail rumah 2 tingkat kami. Okay, dalam rumah IBS kami ni, kami meletakkan elemen-elemen IBS seperti melindungi alam. Okey, kawasan rumah saya ni saya mengekalkan hutan dan sungai yang berada di hampiran rumah saya. Jadi hutan tidak ditebang dan sungai tidak dimusnahkan. Okey, ciri IBS yang kedua adalah guna semula. Okey, saya membuat salur air hujan yang akan salur air hujan ni akan terus ke dalam tong penyimpanan dan air hujan itu akan digunakan bagi tujuan membasuh kereta dan menyiram pokok bunga. Okey, elemen IBS kedua ialah kami menggunakan bahan yang tidak beracun. Contohnya, kami menggunakan cat yang tidak mengandungi racun seperti cat Annie Sloan Chalk Paint. Cat itu selamat dan tidak mengandungi sebarang racun yang dapat menjejaskan kesihatan. Ciri elemen IBS yang keempat ialah rumah saya menggunakan tenaga solar. Terdapat banyak kelebihan tenaga solar. Salah satunya bersih, boleh diperbaharui dan mesra alam. Tenaga solar ini juga murah. Kos penyelenggaraannya murah dan boleh digunakan sepanjang masa. Ianya boleh mengurangkan bil air, api. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurfatihah binti Muhammad Nazri. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1159. So, today I nak present dekat you all about IBS sustainable, iaitu tentang pengiraan iaitu IBS4. So, evaluation method iaitu kaedah pengiraan IBS content scoring system ataupun lebih dikenali sebagai IBS score calculation. So total construction area for the project saya 1000 meter persegi. Extent of use of prefabricated method iaitu precast, termasuklah bin, kolom dengan slab 750 meter persegi iaitu 75%. Essence of use of conventional method iaitu in situ, iaitu buat di situ 250 meter persegi ataupun setelah convert persen jadi 25%. So for table 1, for precast beam termasuk semua beam, column and slab, F dia sama dengan 1.0 iaitu F2 adalah IBS factor IBS. So 1.0. So table 1 for in situ, F dia adalah sama dengan 0. So cara nak kira part 1 iaitu part 1 for structural system iaitu IBS score. So 75% darab 1.0 in bracket plus 25% darab dengan 0 dalam kurungan darab dengan 50%. So kita dapat jawapan di situ 37.5% untuk whole structural system iaitu part 1.
untuk rumah itu. Okey, slide seterusnya adalah evaluation method, iaitu sama je IBS content scoring, IBS score, tapi ini beza sikit sebab ini adalah wall system, yang tadi structural system. So total construction area untuk wall system adalah 10,000 meter persegi. Extent of use of precast method, iaitu precast termasuklah yang saya dah cakap sebelum ni, beam, column dengan slab 7,500 meter persegi sama dengan 75%. So extent of use of conventional method in situ sama juga, semua ni adalah 2,500 meter persegi. Selepas kita convert jadi 25%. So, table 1 for tunnel formula, F dia sama dengan 0. Saya guna, saya guna dua kaedah dinding, iaitu table 1, saya guna tunnel formula. So, ABS factor dia sama dengan 0.6. So, yang kedua, for lightweight concrete block, so ABS dia adalah 1.0. So cara nak kira wall system untuk IBS score sama je dengan sebelum ni, structural system, cuma nilai faktor dia je yang berubah. Sama 75% darab 0.6 dalam kurungan tambah 25% darab 1.0 dalam kurungan. So yang ni untuk wall kita darab dengan 20%. Sebelum ni untuk structural system kita darab dengan 50%, untuk wall kita darab dengan 20%. So dapatlah jawapan 47.3%. Ini untuk semua keseluruhan lah. Untuk whole overall wall system dapat 47.3. So seterusnya kita masuk dalam pengiraan. So kita boleh tengok dekat sini, ini untuk pengiraan untuk keseluruhan rumah lah, termasuk dengan structure, termasuk dengan wall, termasuk dengan other appliance lah, yang lain-lain seperti window, door dan sebagainya. So kita boleh tengok kat sini elemen. Okay, kita ada 3 part. So part 1 adalah structure element. So saya guna kat sini precast beam plus in situ column with reasonable formwork plus precast concrete half slab floor. So dekat sini area untuk semua ni adalah 225 meter persegi. Okey, precast beam plus in situ column with reasonable formwork pun sama juga, area dia 225 meter persegi. So roof truss, untuk roof using precast steel roof truss. So untuk roof saya guna steel roof truss lah. So sama sahaja, area dia 225 meter persegi. So kita tengok dekat kat sini IBS factor, inilah dikenali, inilah yang F tadi, IBS factor. So IBS factor untuk kolom 1 adalah 0.1, untuk kolom 2 0.0, untuk kolom 3 iaitu roof truss adalah 1.0. So cara nak kira coverage senang saja. Area bahagi dengan total area part 1. So 225 bahagi dengan 675. So dapat kat situ jawapan 0.33. Sama juga dengan kolom 2 dan 3, bahagi je benda sama, area bahagi dengan total area part 1. So dapat semua dapat 0.33. So kita jumlahkan kat situ 1.0. Dan untuk tadi, untuk area ataupun length tadi, kita jumlahkan juga semua jadi 675 meter persegi. So untuk IBS score, coverage dengan IBS factor darab dengan 50. Sebab structure element kan keseluruhan ni 50. So 0.33 darab 1.0 darab 50. So dapat jawapan kat situ 16.5. So untuk kolom kedua 0.33 darab 0.0 darab 50 dapat 0 lah.
apa-apa yang dah kosong akan dapat kosong kan. Untuk kolom ketiga, 0.33 darab 1.0 darab dengan 50. So dapat kat sini jawapan sama je dengan kolom pertama, 16.5. So kita totalkan semua part 1, dapatlah 33. So bawah dia kita dapat lihat untuk part 2, iaitu wall system. So dekat situ kita ada external dengan internal. So external wall using internal wall. So untuk external wall, untuk banglo 2 tingkat ni saya guna internal formwork. So area dia 18.1 meter, dan internal wall using lightweight concrete block saya guna lightweight concrete block, iaitu blok yang ringan. So area dia 73.6. So totalkanlah dua-dua area tu dapat 155.2. So kat sini IBS factor untuk internal formwork adalah 0.6, untuk lightweight concrete block 1.0. So seperti tadi kita kira coverage macam sama structure element tadi. Area bahagi dengan total area part 2. So kita ambil area kolom 1 18.6 darab bahagi dengan 155.2. So dapat jawapan kat situ 0.5. Lepas tu untuk kolom kedua 73.6 bahagi dengan 155.2. So dapat kat situ 0.5. So kita totalkan dapat 1.0. Untuk kira IBS score sama sahaja macam dengan structure elemen tadi, cuma untuk wall system kita gunakan 20% tadi. So tukarkan je 20 tu kepada 50 tu kepada 20. So kita ambil coverage 0.5 darab dengan 0.6 adalah IBS factor, darab dengan 20. So dapat 6. Untuk kolom kedua kita ambil coverage 0.5 darab dengan 1.0 iaitu IBS factor, darab dengan 20. So dapat dekat situ 10. So kita totalkan dua-dua tu. Kita totalkan untuk wall. Kita jangan ambil yang structure tadi. Kita totalkan untuk yang wall dulu. Dapat dah 16. So untuk part 3 ada simplify construction solution. Ini macam bin, macam window, macam door, yang macam sampingan yang kecil-kecil punya. So kat sini first column kita ada 80% beam and column size, follow MS 1064. Semua follow MS 1064. So 80% untuk door, 100% untuk window, 80% sebab saya guna window, banyak guna window tu berkaitan dengan IBS lah. So horizontal repetition of structure adalah 85%. So dekat sini kita tulis dekat coverage tadi nilai yang kita kira iaitu 80%, 100%, 80%, 75%, 85%. Dan saya nak cakap sini kenapa saya buat window door tu adalah 100% kerana sana saya menggunakan 100% window tu siap dipasang, iaitu IBS kiranya buat ambil je siap pasang, iaitu bawa je part side dan boleh terus pasang. So kat sini untuk IBS score kita kan ada dua kolom dengan beam. So dua-dua tu 4 so jadi 8. So door 4, window 4 juga IBS score. So untuk wall and slab kita ada 2. So 4 tambah 4 jadi 8. So horizontal repetition of a structure kita 2. Kita buat 2. So total part 3 adalah 20. Total ni 20 ni hanya untuk part 3 sahaja. So IBS content score of project part 1 plus part 2 plus part 3. So kita tambahkan part 1, part 2, part 3 tadi. So kat sini kita boleh tengok part 1 tadi 33 campur dengan 16. Lepas tu campur pula dengan 6, tak campur dengan 20
20. So, ini adalah ketiga-tiga part tadi. So, semua total semua adalah 69, which is okay lah. Sebab kalau kita nak tahu rumah kita tu bagus tak, sustainable dia, alam sekitar, relate tak dengan alam semula jadi, lagi besar IBS dia, lagi bagus rumah tu macam dibina untuk alam semula jadi, macam recycle apa semua, macam okey dah, lagi tinggi lagi okey. Okey, itu saja untuk hari ini pembentangan saya. Terima kasih.